أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Al-Misbahul Munir, muka surat 6, bayang ke-14 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang keenam daripada 6 rukun iman, percaya dengan qada dan qadar, beriman dengan qada dan qadar. Dengan maknanya qada itu penentuan yang telah menentu akan dia, akan penentuan oleh Allah Ta'ala. Allah menentu ni dengan iradah, itu qada. Qada ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, ketetapan Allah, keputusan Allah, susunan Allah yang bersifat dengan iradah. Dan makna qadar itu takdir Allah. Makna qadar takdir Allah. Maksud takdir Allah perbuatan yang telah perbuat akan dia oleh Allah Ta'ala. Allah perbuat ni dengan kudrahnya, dengan sifat kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qada ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah, atas jalanan Imam Asy'ari. Qada ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah, atas jalanan Imam Maturidi sebalik. Qadar ketentuan Allah, qada perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Maka percaya, mana beriman dengan qada dan qadar itu, rukun iman yang ke-6 ni, maknanya makna percaya dengan qada dan qadar, mengaku putuh di dalam hati seseorang, pegangan yang kejap, pegangan yang jazam di dalam hati seseorang, dengan tentu sungguh akan bahawa segala perkara yang berlaku, sekalian perkara yang berlaku, sama ada yang berlaku di bumi, yang berlaku di langit, yang berlaku di dunia, yang berlaku di akhirat, segala perkara yang berlaku, tidak terkecuali walaupun hanya sebesar zarah, tidak terkecuali walaupun hanya sebesar kuman, walaupun hanya sebesar habuk, segala perkara yang berlaku daripada baik dan jahat, semuanya, segala perkara yang berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehendak Allah, susunan Allah yang bersifat dengan iradah tu qada. Dan segala perkara yang berlaku tu dengan menjadi ia Allah akan dia, akan segala perkara yang berlaku, segala perkara yang berlaku kesemuanya, sama ada perkara baik ataupun jahat, yang berlaku adalah Allah yang menjadikan, Allah yang melakukan, Allah yang mengerjakan. Kesemuanya adalah perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Itu qadar. Rukun iman yang ke-6, beriman dengan qada dan beriman dengan qadar. Qada ketentuan Allah, qadar perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kita telah terdahulu selesailah bab qada, bab ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang bersifat dengan iradah, menentukan, menetapkan segala-gala perkara pada azal. Ketentuan Allah, ketetapan Allah selaras dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya biasanya bersebut ketentuan, saya akan reka pula dengan ketetapan, keputusan. Ketentuan, ketetapan, keputusan. Ketentuan tu faham dah. Kenapa Tuhan netu, Tuhan letak?
Tapi saya biasanya sebut ketentuan rekod dengan ketetapan keputusan. Sebab apa? Sebab nak tekan bahawa ada orang yang menyebut ketentuan Allah, tetapi ketentuan Allah bukan makna Allah letak, Allah mengetahui. Bukan Allah letak, bukan Allah mutuh, Allah hanya mengetahui. Oh, ni pun orang ni. Ini ada bawakan seumpama ni, dia kata qada ketentuan Allah. Comel dah. Tapi ketentuan Allah bukan mana Allah letak. Yang kita tak boleh pilih dah benda lain. Allah hanya tahu, bukan Allah letak. Ni jeng. Netu letak samalah. Netu bahasa Melayu kita payah. Netu letak tak sama. Tahu tu perkara lain pula. Jadi ketentuan Allah, ketetapan Allah, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah selaras dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baru pergi pada ilmu. Antara ketentuan iradah Allah ni kita kena rekodkan dengan ilmu. Apabila ilmu Allah mengetahui segala-gala perkara pada azal, Allah mengetahui sedia kala, maka iradat pun menentukan segala-gala perkara pada azal. Mengetahui pada azal, tanjizi qadim, mengetahui sedia kala, menentu pada azal juga, tanjizi qadim, menentu sedia kala. Sebab antara ketentuan iradat Allah selaras dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah mengetahui segala-gala perkara azal, segala-gala perkara pada azal, maka iradah Allah pun, Allah yang bersifat dengan iradah menentukan segala-gala perkara pada azal. Di iradah ilmu Allah semuanya mubram belaka dah, putus belaka dah, tidak ada yang tergantung, tidak ada yang berubah. Yang tergantung, yang berubah di catatan malaikat di Lauh Mahfuz. Ini catatan kemudian yang dicatat oleh malaikatnya, kemudian yang diperintah oleh Allah di catatan malaikat di Lauh Mahfuz. Begitu juga di suhuf malaikat, ada yang mubram, ada yang putus satu jalan, ada yang muallaq. Itu di catatan malaikat di Lauh Mahfuz dan juga di suhuf malaikat. Adapun di ilmu Allah Subhanahu wa taala mubram, putus dah segala-gala perkara. Kemudian ketentuan Allah ni baik dan jahat. Ini rukun iman yang keenam, pegangan kita dari segi percakapan adab yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri kita sendiri. Apabila ketentuan Allah baik dan jahat, berarti ketentuan Allah dan redha suruh Allah pasti tidak selaras. Sebab perkara baik, beriman seseorang, taat seseorang, ketentuan Allah serta Allah redha dan suruh seseorang beriman dan taat. Sebaliknya perkara jahat pun ketentuan Allah Subhanahu wa taala, pasti perkara jahat Allah tidak redha dan Allah tidak suruh. Tapi Allah menentukan. Sebab itulah ketentuan Allah dengan redha suruh Allah tidak selaras, tidak berlaziman. Ada yang selaras, ada yang tidak selaras. Allah menentukan segala-gala perkara yang baik, iman dan taat, ketentuan Allah serta Allah redha dan Allah suruh. Macam kita beriman, ketentuan Allah, Allah redha dan Allah suruh. Kita taat dengan semayang kita dok tinggal, dengan belajar fardu ain kita dok tinggal, itu ketentuan Allah serta Allah redha, Allah suruh kita buat taat. Sebaliknya perkara jahat, contohnya kufur dan maksiat. Orang yang kufur ataupun dianya beriman tetapi tidak taat melakukan maksiat, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kufur seseorang yang ditentukan oleh Allah, Allah tak reda kufur dia tu, Allah tak suruh dia kufur, tapi kufur dia tetap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang beriman tapi tidak taat melakukan maksiat, ketentuan Allah juga, tapi yang melakukan maksiat Allah tidak reda. Contohnya tak semayang, tak belajar fardu ain, itu derhaka kepada Allah. Dia tak solat, dia tak belajar fardu ain, ketentuan Allah. Allah reda ke tak? Allah tak reda. Allah suruh ke tak semayang balas tu? Allah tak suruh. Jadi ketentuan Allah
dengan redha seorang dia tidak berlaziman. Sebab ketentuan Allah baik dan jahat. Maknanya itu cerita bab baik dan jahat. Semua yang berlaku di kita ketentuan Allah. Dapat ketinggian, dapat kejayaan, dapat kemenangan, dapat kedudukan, semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah redha kedak orang Tuhan kurnia seumpama tadi, kalau jalan dia Tuhan kehendak jalan di Quran hadis, Tuhan kurnia berbagai-bagai kurniaan dunia serta Allah redha. Tetapi kalaulah orang ni tidak beriman ataupun orang yang derhaka pada Allah, Allah menentukan juga didapat ketinggian, dapat kejayaan, dapat kemenangan, kesenangan, kesehatan, apa-apa perkara dunia dapat di dia belaka, tapi kehidupan dia tidak beriman, ataupun kehidupan dia beriman tetapi tidak taat. Maka Allah kurniakan bagai-bagai kurniaan, memang ketentuan Allah. Allah redha ke dia, Allah tak redha sebab dia jalan kehidupan dia tidak beriman, atau berjalan kehidupan dia beriman tapi tidak taat. Kalau Allah tak redha kepada orang seumpama ni, kenapa Allah kurniakan bagai-bagai kurniaan? Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah kurnia atas jalan istidraj. Allah beri ambil dia syirik kepada Allah. Contoh sekarang nyata orang yang syirik pada Allah, orang kafir, bagai-bagai dia dapat atas dunia ni. Memang ketentuan Allah, tapi Allah redha ke? Tak. Allah beri bagai-bagai itu adalah istidraj daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah beri sampai masanya Tuhan pun matikan neraka. Jadi yang menentukan sama ada Tuhan redha atau tak redha kepada seseorang adalah jalannya Quran hadis ataupun tidak. Bukan kata berjaya ketentuan Allah mesti Allah redha, tak kait. Gagal ketentuan Allah pasti Allah tak redha, tidak kait. Seseorang hidup atas jalan Quran hadis, Allah kurniakan bagai-bagai serta Allah redha. Dia kehidupan di jalan Quran hadis, tapi Allah cuba dia dengan bagai-bagai musibah. Dengan bagai-bagai musibah, ujian daripada Allah, tapi Allah redha kehidupan dia sebab kehidupan dia Quran dan hadis. Sebab apa? Sebab ketentuan Allah, redha Allah dia tidak berlaziman. Bukan mana Allah tentukan berjaya maka Allah redha, maka Allah bersama, tidak. Allah redha, Allah bersama adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sama ada Tuhan menentukan kehidupan di dunia berjaya ataupun tidak berjaya, tapi Allah redha kerana jalannya jalan Al-Quran dan hadis, beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kadang-kadang orang ni dia menyandarkan kejayaan. Tengok berjaya ni. Berjaya memang ketentuan Allah. Allah menentukan saya berjaya, saya dapat ketinggian, Allah menentukan saya dapat kemenangan, makna Allah redha pada saya, Allah bersama dengan saya. Kalau Allah tak redha kepada saya, kalau Allah tak bersama dengan saya, takkan Allah beri bagai-bagai kurniaan pada saya. Ini tak faham akidah. Sebab orang kafir lebih banyak Allah Ta'ala kurniakan atas dunia ni. Allah redha pada orang kafir, Allah bersama dengan orang kafir? Tidak. Sebab itulah ketentuan Allah, redha Allah dia tidak berlaziman. Sebab ketentuan Allah ni baik jahat, kesemuanya ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengelepasnya cerita nak masuk bab qadar, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi masa cerita bab qada, ketentuan Allah pun juang sekali dah dengan qadar, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Antara qada ketentuan Allah, qadar perbuatan Allah dia memang kena regus lalu. Kena regus lalu barulah kita mudah faham. Tapi kira-kira tajuk sebelum tajuk qada lah. Walaupun regu lalu dengan qadar pun, regu tu untuk kita biar faham perbezaan antara qada dan qadar. Bab pembicaraan memanglah kita akan mulakan dengan qada, ketentuan iradah sebagai plan. Barulah pergi kepada pembicaraan qadar, perbuatan Allah yang bersifat qudrah, barulah pergi kepada pelaksanaan. Cerita pelang dululah, baru pergi kepada pelaksanaan. Adapun saya sebut dah sebelum ni, susunan sifat 20 dimulakan dengan qudrah, disusuli dengan iradah, barulah disusuli dengan ilmu. Kenapa susunan sifat 20 dimulai dengan qudrat? Allah yang bersifat qudrat, yang mengqadarkan, yang menjadikan segala-gala perkara. Sebab yang nyata depan kita setiap saat
adalah perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Sebab tu dimulakan dengan kudrah. Kemudian Allah melakukan segala-gala perkara. Allah menjadikan segala-gala perkara ni, Allah menjadi dengan lupa, dengan lala, dengan rambang, dengan ikut dang, tak selaras dengan kehendak Allah yang bersifat dengan iradah. Makna qadar perbuatan Allah tu selaras dengan qada, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Kemudian Allah menentu dengan khayal gitu. Allah menentukan segala-gala perkara muafakat dengan ilmu. Maka disusuli selepas daripada sifat iradah, sifat yang ke-8, sifat yang ke-9 ilmu. Tu hak susunan kaedah sifat 20. Pembicaraan bab rukun iman ni biasanya akan dimulakan pembicaraan ketentuan. Pelang dipanggil. Barulah pergi kepada qadar pelaksanaan. Biasa gitulah. Jadi sebelum ni kita cerita bab qada, ketentuan Allah sama ada baik ataupun jahat. Selesai bab pegangan. Jadi sebelum nak pergi pada bab qadar, dalam kitab Faridatul Faraid, saya baca di masjid kita ni sebelum daripada tukar kepada kitab Al-Misbahul Munir, lepas habis itulah. Habis kitab Faridatul Faraid, dia panjang perbahasan qada dan qadar ni di sifat iradah, sifat yang ke-8. Dia panjang di situ perbahasannya, pergi kepada perkara-perkara yang jahat. Panjang di situ bab perkara yang jahat, pegangan macam mana, percakapan macam mana. Kemudian dia pergi pada persoalan yang saya sebut tadi, antara ketentuan Allah, redha Allah, suruh Allah tidak boleh zimam. Selesai situ dalam kitab Faridatul Faraid detail. Dan kitab Al-Misbahul Munir ni dia tak panjang. Kita panjang cerita berkaitan dengan qada dan qadar sebagaimana dalam kitab Faridatul Faraid. Tetapi perbahasan qada dan qadar tetap ada di perbahasan sifat kudrah dan sifat iradah, sifat yang ke-7, sifat yang ke-8. Kemudian dalam kitab Faridatul Faraid dia pergi kepada persoalan kita pula. Kita wajib redha dengan sekalian qada Allah. Tapi redha dengan qada Allah ini bukan pembicaraan pegangan. Ini pembicaraan dalam ketaatan hati, dalam ilmu tasawuf. Kalau kita buka dalam kitab Penawar bagi Hati, redha dengan qada Allah, sifat mahmudah yang ke-9. Sifat mahmudah yang ke-10, ingat akan mati. Sifat mahmudah yang pertama, taubah. Itu sifat mahmudah yang pertama, taubah. Sifat mahmudah yang ke-9, redha dengan qada Allah. Mana redha dengan qada Allah, redha daripada pihak kita, itu bukan bab pegangan, itu bab ketaatan hati daripada ilmu tasawuf, amalan tasawuf. Tapi walaupun redha dengan qada Allah ni adalah amalan hati, dalam kitab Faridatul Faraid, selepas daripada cerita bab ketentuan perkara jahat, disusuli dengan bab redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Dia pergi kepada cerita bab kedudukan ilmu tasawuf pula. Sebab dia ada kaitan di situ, dia ada kaitan. Sebab redha dengan qada Allah. Qada tu ketentuan dan perbuatan Allah. Kita ni wajib redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Redha dengan mana apa? Makna kita terima akan segala-gala qada Allah Subhanahu wa taala. Kita terima. Jangan kita pertikai pun qada susunan Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna redha. Redha dengan makna kita terima, kita akur. Ini semua adalah ketentuan, susunan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna redha. Redha ni makna bahasa Arab, tapi kita redha pun bahasa Melayu dah tahu. Apa makna redha? Apa makna redha bahasa Melayu? Mana kita terimalah, hati kita terima. Itu makna redha kan? Mana hati kita terima. Jadi kita wajib redha akan sekalian qada Allah. Tapi persoalannya, qada Allah baik, qada Allah jahat,
contohnya kufur dan maksiat qada Allah. Macam mana nak redha dengan kufur dan maksiat? Sebab ar-redha bil kufri kufrun. Redha dengan kekufuran kufur kita, wal iazabillah. Orang nak masuk Islam, kita kata nanti gok dulu. Semula lah nak mengucap pun. Semula nanti dulu. Walahal dia nak masuk Islam dah sekarang. Kita kata nanti dulu. Maknanya kita redha orang kafir hok nak masuk Islam lek-lek dah tu, kita kata nanti dulu, mana kita redha dia kekal dalam keadaan kafir. Kita redha kekal dalam kafir. Ar-redha bil kufri kufrun. Baik. Ar-redha bil maksiati maksiatun. Kita redha dengan perkara maksiat, dosa, haram. Hati kita setuju, hati kita terima, walaupun kita tak buat sekalipun. Buat tu maksiat zahir. Redha perkara maksiat hati. Contoh, ada orang joget bandar contohnya. Kita orang tua, tak pergi dah, kita dah main sejik. Tapi hati kita okey, biarlah. Orang muda hanya sekali. Kita dulu pun berakhir juga balas tu. Biarlah. Hawa ni hawa orang muda, biar ke dia. Mana apa? Hati kita setuju, redha dengan maksiat. Kita haram sama, walaupun kita tak pergi sekalipun. Sebab kita redha dengan benda maksiat. Redha bil maksiati maksiatun. Tiba-tiba sifat mahmudah, kita wajib redha dengan sekalian qada Allah. Tak redha berdosa pula dah. Warna pula jadi macam jerembung. Ni di antara ilmu fardu ain daripada ilmu tasawuf. Kalau kita tak tahu hak ni kita kemamar dalam bab ni, siap kita dah lepas lagi fardu ain ilmu tasawuf. Sebab depan saya ni saya ada bawa kitab Penawar Bagi Hati. Bab redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lepas cerita bab redha terima segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, didatangkan hadis-hadis berkaitan dengan tuntutan redha apa semua, ayat-ayat berkaitan dengan tuntutan redha apa semua, dia pun pergilah pula redha dengan qada Allah. Qada Allah termasuk kufur dan maksiat. Nak redha kok mana ni? Nak redha kok jalan mana? Sebab redha wajib. Redha dengan qada Allah tu wajib. Tapi qada Allah ni baik pun qada Allah, jahat pun qada Allah. Jahat kufur maksiat. Jadi nak redha pada kufur maksiat ni kok mana? Sebab redha dengan kufur maksiat tak boleh. Sekali kata wajib, sekali kata tak boleh. Redanya wajib. Redha dengan qada Allah baik dan jahat, wajib redha. Tiba-tiba redha dengan kufur maksiat tak boleh. Mana wajib, mana tak boleh. Ini semua fardu ain kepada kita daripada ilmu tasawuf. Tapi comelnya kitab Faridatul Faraid, walaupun redha dengan qada Allah, termasuk qada yang jahat, kufur dan maksiat dalam ilmu tasawuf, tapi dalam kitab Faridatul Faraid dihuraikan hak bab redha dengan qada Allah akan perkara yang jahat, kufur dan maksiat. Sebagaimana dalam kitab Penawar Bagi Hati, waktu tempat dia lah, tempat pembicaraan bab redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Redha bukan bab pegangan, redha adalah ketaatan hati. Orang yang tidak redha dengan qada Allah, orang yang derhaka hati, bukan tidak berpegang. Sebagai contoh, berlaku kematian, tiba-tiba dia meratap. Apa panggil biji sabak. Dia meratap. Dia bilang, apa tak dia bilang. Kemudian dia tepuk dada, itu dipanggil ratap, haram. Jadi orang ratap ni orang yang tidak redha dengan susunan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang derhaka. Derhaka betul mana? Derhaka betul tak redha. Derhaka betul mana? Derhaka betul ratap. Tidak redha, derhaka hati.
Ratak derhaka zahir. Dia ratak dengan kematian. Adakah dia tidak beriman bahawa kematian tu qada Allah? Dia beriman segala-gala perkara qada Allah. Hidup mati seseorang qada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau beriman mati tu qada Allah, kenapa tidak redha? Kenapa ratak? Sebab dia imannya lemah. Bukan tidak beriman, imannya lemah. Tidak beriman dengan qada Allah tu kafir. Tapi dia bukan tidak beriman dengan qada Allah. Ajal maut qada Allah. Dia jadi tidak redha, dia jadi nak marah, dia jadi ratak kerana dia imannya lemah. Bukan kata tak ada iman. Sebab ada orang yang bawa dalam rakaman, ada orang yang ratak kematian adalah orang kafir sebab tidak beriman dengan qada Allah. Jeng. Tak nak beza mana pegangan, mana syariat zahir, mana syariat hati. Tidak beriman habis cerita. Orang yang syariat zahirnya langgar, orang yang syariat hatinya tidak ada, itu bab kesalahan lain. Bukan berarti dia tidak beriman. Beriman hidup mati ni qada Allah, itu orang yang beriman tetap dah. Tapi kenapa ratak, kenapa tidak redha? Imannya lemah. Ia lupa akan qada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudah jadi hukum orang yang ratak kematian adalah orang kafir. Ini pun orang ajaran seumpama ni. Beriman ajal maut daripada qada Allah itu akidah. Kemudian hati kita wajib kena redha sebab itu semua susunan Allah Subhanahu wa taala. Sampai masa matilah. Tu qada Allah Subhanahu wa taala. Hati kena wajib redha. Itu ketaatan hati, wajib redha. Jadi berkaitan dengan redha tadi ni, redha dengan qada Allah. Redha dengan susunan dan perbuatan Allah. Jadi qada Allah ada baik ada jahat. Nak redha kok mana ni? Hak baik tentuan Allah yang baik itu kita redha, kita sabar, kita syukur. Tu tetap dah. Allah susunkan perkara baik-baik kepada kita. Redha, memang kita redha sangatlah tu kita nak. Dan kita wajib bersyukur dengan kurniaan Allah kebaikan kepada kita. Kita boleh belajar, kita bersyukur. Kita boleh beramal, kita bersyukur. Itu qada baik kepada kita. Qada baik pada kita bukan hanya bersyukur, bahkan kita kena sabar. Kita biasanya kalau qada baik tak timbul sabar, timbul syukur je. Qada buruk barulah timbul sabar. Tak gitu. Dia qada baik ke qada jahat ke, syukur dan sabar kedua-duanya ada. Qada baik, beriman dan taat, boleh belajar, boleh beramal, syukur, jelaslah kita berterima kasih kepada qada Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengqadakan kebaikan kepada kita. Kita hakikinya la haula wala quwata illa billah. Kita wajib kena sabar. Sabar kok mana pula? Dalam belajar kena sabar. Belajar betul-betul, belajar biar ikhlas, kena sabar ni. Sebab nafsu kita kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang nak kerana lain. Sabar. Sabar atas apa? Sabar atas belajar serta sabar atas ikhlas ketika belajar. Kena sabar juga. Tuhan qadakan kita boleh beramal. Kita bersyukur kepada Allah. Kita beri salam saja solat, kita pun kata alhamdulillahillazi lam yattakhiz walada. Sudah beri salam kan, kita kata dah alhamdulillahillazi lam yattakhiz walada. Kata dah. Kita kata, sebab apa kita kata alhamdulillah? Kita boleh solat tu taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita boleh belajar, boleh beramal, kita bersyukur, tapi kita syukur dan sabar. Dalam beramal ni kena sabar juga. Kena sabar dalam beramal. Bukan syukur saja dengan taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perkara yang baik, nyata redanya, nyata syukurnya, nyata sabarnya. Tapi kalau ketentuan yang buruk, kalau ketentuan yang buruk ni hak masalah kata susah kehidupan,
Masalah kata kesihatan tak baik, tu jelaslah redha kitanya. Redha lah itu semua susunan Allah. Kehidupan kita susah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kita wajib redha. Jangan lupa soalah kerja Tuhan. Bapalah Tuhan ni mengkodokkan susah semua ni. Walau kitanya orang baik juga, belajar semayang ibadat tak tinggal. Bapalah jangan lupa soal. Itu semua qada Allah Subhanahu wa taala, kita wajib redha. Lepas tu kalau kita redha kita susah, kita duduk diam jangan salah faham. Redha ketaatan hati. Usaha kita cari kehidupan untuk kita memudahkan taat kepada Allah, untuk mencukupkan belanja nafkah keluarga, supaya keluarga kita mudah melakukan ketaatan kepada Allah. Itu syariat zahir. Bukan makna warna susah le ni redha. Lepas tu dia buat apa? Senyap duduk. Redha. Tu bukan. Redha, dia faham bahawa redha ni tidak berusaha, redha tidak buat asbab, redha makna duduk diam. Dan kita pernah berkata-kata ini orang yang jahil. Orang yang jahil. Sebab redha ketaatan hati. Hak zahir kita buat asbab, bersungguh-sungguh buat kerja, kita tolak kemudaratan yang menimpa kita, kita berdoa, kita berobat, itu syariat zahir. Bukan redha maknanya berdiam diri. Dia faham redha duduk senyap. Ini orang yang jahil. Jahil apa maksud redha yang sebenar? Mana apa? Jahil fardu ain. Mana usaha macam biasa, kerja tekun macam biasa, tapi boleh hasilannya tak banyak, redha. Lain kali usaha lagi. Dia capur dengan malah, dia pun ni salah faham serta salah guna bab qada Allah. Salah faham, akhirnya pun salah guna. Dia kata rezeki cupok, takkan jadi segatang. Cupok lah, segatang lah. Faham tak cupok segatang ni? Bukan nak cerita cupok gatang. Cupok gatang tak ada dah. Sikit banyak lah maknanya. Kalau rezeki tu sikit lah. Kalau rezeki tu banyak lah. Kalau rezeki tu sikit, kerja suku sembang. Apa ni? Kerja suku sembang tau. Kerja suku sembang. Dah. Mana gelak keluar dah. Gelak baru sampai rumah. Tapi rezekinya sedikit. Ada orang duduk relax je. Duduk senyap je. Rezekinya banyak. Sebab apa? Sebab harta peninggalan. Harta pusaka penuh dalam bank. Lain tu. Penuh dalam bank. Lain daripada dia orang. Gitu je. Penuh dalam bank. Dia tak ada usaha apa pun. Tengok. Terkadang walaupun dia tak kerja mana, tapi rezekinya banyak. Ini semua susunan Allah Subhanahu wa taala. Mana kalau rezeki tu sikit, rezeki tu banyak. Semuanya susunan Allah. Rezeki cupok memang tidak akan jadi segantang. Tapi rezeki kita secupok ke segantang, itu di ilmu Tuhan. Kita tak tahu. Kita tahu dah. Bangun pagi tengok, rezeki secupok saja, sambung tidur semula. Kalau pergi awal-awal pun secupok juga. Baik sambung tidur. Tahu ke? Tak tahu. Kerja betul benar. Kerja sungguh-sungguh. Bolehnya secupok, redha, syukur, sabar. Gitu. Kerja boleh segatang, redha, syukur, sabar. Itu bab ketaatan hati. Redha, syukur, sabar, ketaatan hati. Hak zahirnya buat usaha dengan molek-molek. Kena sungguh dalam kita melakukan usaha. Tapi memanglah pegangan kitanya, ketentuan Allah secupok lah. Ketentuan Allah segantang lah. Bilalah kita dapat hasil yang sedikit secupok, kita kena redha, kena sabar, kena bersyukur. Boleh banyak pun redha, sabar, syukur. Sikit nak syukur kok, mana benda sikit? Syukur.
Sebab apa? Kemungkinan kalau boleh banyak, kita lupa akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau boleh banyak, kenapa pula nak sabar? Syukur sudahlah, sabarlah. Guna molek harta tu, takut gigi kita pergi bahangkok lain pula. Sebab kita turut nafsu. Kenapa turut nafsu? Kerana tak ada sabar. Tapi ini semua ilmu fardu ain daripada ilmu tasawuf. Redha sama, syukur sama, sabar sama. Ini semua tuntutan agama belaka. Kita bukan hanya setakat tahu perkataan redha, setakat tahu perkataan syukur, mulut syukur. Hanya kita tahu perkataan sabar, tapi redha apa pengertian dia? Apa dia punya huraian dia? Syukur apa dia punya pengertian dia? Apa dia punya huraian dia? Itu semua fardu ain kepada kita. Bukan hanya tahu perkataan. Fardu ain daripada ilmu tasawuf. Jadi kalau dia kata dah secupok lah. Kenapa? Kerana dia malah. Itu orang salah faham dalam bab akidah. Orang yang disalah guna dalam bab qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nak sandar ke Tuhan, malah dia jangan harap. Tapi memanglah hakikinya rezeki secupok tidak akan jadi segantang. Tapi secupok ke segantang perkara gaib, kita tak tahu. Nyata kemudian bolehnya secupok. Usahanya kita sungguh-sungguh. Terimalah itu bahagian masing-masing. Sedikit kita reda dengan rezeki yang sedikit daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita usaha pula lain kali. Boleh banyak, kita jagalah pula. Sebab itu ujian daripada Allah. Kadang-kadang ujian Allah dengan kesusahan kita boleh tahan. Bila Tuhan uji dengan kesenangan, kita pun guling. Masa Tuhan uji dengan susah, belajar tak pernah tinggal. Bila Tuhan uji dengan senang, menega jadi maju, kaya raya hilang. Mana apa tu? Tuhan uji dengan kesusahan, dia boleh hadapi. Tuhan uji dengan kesenangan, dia gagal. Maknanya Tuhan kurniakan rezeki yang banyak. Itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nampak ujian hidup susah je, senang pun ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berkaitan dengan redha kepada qada yang jahat. Qada jahat ni bukan nak cerita bab keburukan. Contoh tadilah miskin ke, banyak penyakit ke, bukan nak cerita tu. Redha dengan qada Allah, qada yang maksiat. Hak kufur tu tak mau sebutlah. Hak kufur tu seriang kan. Cerita bab perkara maksiat. Sebab kita semua ni orang Islam yang beriman. Jadi qada kekufuran tu tidak berlaku kepada kita. Kita nak ceritanya qada perkara maksiat. Allah qadakan kita melakukan perkara maksiat. Contohnya kita terdahulu Allah Ta'ala qadakan kita tak belajar fardu ain. Itu adalah sekeji-keji maksiat. Malaikat akan catat dosa besar meninggalkan belajar fardu ain mula daripada umur kita baligh. Setiap masa malaikat catat dosa besar kerana meninggalkan belajar fardu ain. Malaikat catat dosa mula daripada umur baligh sampailah kepada kita memulai belajar fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf. Itu qada maksiat. Tuhan qadakan kita terdahulunya sembahyang tak cukup. Itu qada perkara maksiat. Itu qada perkara maksiat. Jadi tak belajar fardu ain, tak solat, itu qada Allah. Dari segi qada Allah, kita wajib kena redha. Dari segi tak belajar, tak solat, adalah ikhtiar usaha kita, haram kita redha. Dia panggil dua sudut yang berbeza. Dua sudut yang berbeza. Orang sekarang panggil apa? Dua aspek yang berbeza. Dari sudut tak belajar fardu ain, tak solat, qada Allah, kita kena redha lah. Tapi dari sudut tak belajar, tak solat tu ikhtiar dan usaha kita. Sebab kita ahli sunnah wal jamaah, kita berpegang segala-gala baik dan jahat qada Allah.
Kita ahli sunnah wal jamaah, kita wajib berpegang kita ada pilihan dan perbuatan. Walaupun pilihan dan perbuatan kita tetap duduk di bawah qada Allah Subhanahu wa taala sekalipun. Jadi kita pandang dari sudut ketentuan Allah, qada Allah, kita wajib kena terima, redha. Pandang dari sudut ikhtiar dan usaha kita, haram kita redha. Kita wajib bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari sudut ikhtiar dan usaha kita. Dari sudut susunan Allah, kita kena terima. Jangan ada persoalan, apalah Allah tidak qadakkan kita belajar daripada muda. Kalau belajar dari muda ni senang nak faham, senang nak ingat. Bapa, hanya ada bapa-bapa lah. Bapalah Tuhan tak qadak solat daripada awal-awal. Dulu banyak tinggal solat. Sekarang ni kena qadak balik solat hak ditinggalkan. Banyaknya. Kita pula orang tua. Kesihatan tak kuat mana dah, kena pula qada solat. Bapalah Allah tak qada solat daripada awal-awal. Itu tidak redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Kita terima. Kita terima, tapi itu kesalahan. Dari sudut ikhtiar usaha, kita wajib kena bertaubat. Dan kita wajib kena bersyukur. Sebab apa? Sebab Tuhan buka hati kita. Kemudian jadi nak belajar, jadi nak solat. Tuhan tak matikan kita dalam keadaan kita jahil ilmu fardu ain. Walaupun masa kita jahil ilmu fardu ain, kita solat tak tinggal sekalipun, tak pakai. Tapi Allah tak matikan pada masa tu. Allah panjangkan umur kita, Allah buka hati kita jadi nak belajar fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf. Kita wajib bersyukur dan kita wajib kena sabar. Dalam belajar ni kena sabar. Redha, syukur, sabar. Jadi kita wajib redha dari sudut qada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari sudut ikhtiar dan usaha kita, kita haram redha, kita wajib bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dua sudut yang berbeza. Kedua-duanya wajib. Itu kita buat misal maksiat yang diqadakkan kepada kita, kita lakukan terdahulu. Sama juga kalau maksiat dilakukan oleh orang yang lain. Maksiat dilakukan oleh orang lain, kita buat contohnya maksiat yang dilakukan oleh anak-anak kita. Itu contoh. Tadi maksiat yang Tuhan qadakkan kepada kita, tak belajar fardu ain, tak solat terdahulu. Dari sudut ketentuan Allah, qada Allah, kita wajib redha, terima, itu bahagian kita. Dari sudut kita dulu tu tak belajar fardu ain, tak solat, ikhtiar dan usaha kita, kita wajib bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi pula, kalaulah qada kejahatan tadi itu diqadakkan kepada orang lain, kita contoh anak kita. Kita contoh anak kita. Anak kita buat benda yang Tuhan larang. Benda yang Tuhan larang. Siapalah maklumat kepada kita. Buat benda Tuhan larang, satu yang memalukan kita, satu kitanya orang lebar, ngaku lebar lah. Duk sejik kan. Kalau lebar apa lagi? Habis lebar dah kitanya. Duk sejik semua. Lebar kita ni, tok haji kita ni, berjemaah 5 waktu. Tiba-tiba anak kita pergi buat benda maksiat yang sangat-sangat memalukan. Siapa maklumat kepada kita? Nak kira macam mana tu? Tubiklah mulut kita, Masya Allah budak ni. Apa mana Masya Allah? Kehendak Allah, qada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksiat yang anak kita lakukan, pandang dari sudut qada Allah, kita kena redha. Kita wajib redha. Kita kena redha tak faham lagi. Kita wajib redha. Jangan ada persoalan. Kenapalah hak seorang ni Tuhan qadakkan seumpama tu, hak lain-lain baik belaka. Tu tak redha dengan susunan Allah. Kita pandang dari sudut qada Allah Subhanahu wa taala. Dah lain-lain comel belaka, berjuru belaka tu pun qada Allah Subhanahu wa taala. Hak ni seorang ni jadi gitu pun qada Allah Subhanahu wa taala. Baik jahat kan qada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak anak-anak yang baik tu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni Tuhan uji pula dengan hak jahat, dengan hak buat benda Tuhan larang. Pandang dari sudut qada Allah, kita wajib kena redha. Terima, jangan ada persoalan.
qada Allah Subhanahu wa taala. Dari sudut anak kita buat benda jahat tadi ni, pilihan dia, perbuatan dia. Pilihan dia, perbuatan dia. Maka haram kita redha, wajib kita kena marah, wajib kita kena benci. Kalau umurnya cukup, wajib kita kena pukul. Wajib benci kok mana, wajib marah kok mana, wajib pukul. Dari sudut itu adalah pilihan dia, perbuatan dia, ikhtiar usaha dia. Dari sudut ni kita wajib kena marah, kita wajib kena hukum, haram kita redha. Ha ni kata ar-redha bil maksiati maksiatun. Tapi dari sudut ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kita wajib redha. Macam mana? Dari dua sudut yang berbeza. Berlaku satu perkara, keluar hukum, dua hukum yang berbeza. Daripada dua sudut yang berbeza, yang kedua-dua hukum ni wajib. Satu perkara yang berlaku. Satu perkara yang berlaku ni, keluar hukum, dua hukum, kedua-dua hukum ni wajib, tetapi dari sudut yang berbeza. Tapi kalau hak ikut kelas Faridatul Faraid itu rasanya ulang acak kali dah. Tapi kita ni kelas umum lah. Kelas umum ni kita buat macam ni, macam pertama kali lah. Tapi kita ni bukan pertama kali belaka ni. Nah, cair dah tau. Mau cair ke apa panggil? Lumak. Dah, lumak dah, cair dah. Barang je dengar. Gitu lah. Sebab apa? Cair. Sebab apa lumak? Sebab apa? Barang je. Fardu ain. Barang je fardu ain. Oh, panda. Oh, fardu ain. Hak tu tetap dah. Hak panda ni mana? Aling fardu kifayah nak bawa panda sungguh. Kalau hak aling fardu ain tu, hak tu barang je, hak tu tetap dah. Nak jadi orang, kena aling fardu ain tetap dah. Nak jadi orang lebih, boleh lagi pada aling fardu kifayah pula. Tapi kalau fardu ain pun tak luluh, tak jadi orang lagi. Tak jadi apa? Jadi separuh orang. Jadi separuh orang. Jadi kita kira-kiranya okeylah, cair lumak dah. Cuma ini kelas umum. Kelas umum ni ada orang hak lama, ada orang hak baru. Jadi perkara ni perkara yang tak dapat tidak. Walaupun bab redha dengan qada Allah ni bukan bab pegangan, itu pergi pada tasawuf ketaatan hati, tapi dia ada kaitan. Sebab nak cerita bab qada jahat. Sebab tu dalam kitab Faridatul Faraid dia buat sekali lalu dengan, dia datangkan sekali dengan redha dengan qada Allah. Sebab dia ada kaitan di situ, qada yang jahat, kufur dan maksiat. Redha betul mana? Dia keluar daripada dua segi, dua aspek. Dari sudut ketentuan kita wajib redha, dari sudut datang dia kita usaha, kita wajib kena marah, wajib kita benci, haram kita redha. Kemudian kita redha dengan yang berlaku dari sudut ketentuan Allah, bukan makna kita tidak marah, kita tak nasihat. Macam kita kata anak kita dedah aurah, dari sudut ketentuan Allah kita terimalah. Orang ni degil seorang ni, orang lain tu tak aurat belaka, ni jenis pesen pelak. Kita redha dari sudut ketentuan. Tapi dari sudut pilihan dia, kita kena benci, kita tak berahi seumpama tu. Walaupun anak kita sekalipun, kita wajib kena nasihat. Pukul tak jadi dah, dia besar dah. Kalau pukul jadi mudarat, kita tak pukul lah. Kita nasihat, kita marah, kita nasihat, kita marah. Tapi dia buat kerah je. Hak qada Allah kita terima, kita redha. Mana kita tidur malam, tidur lena. Itu redha dengan qada Allah. Tidur malam lena lah. Kalau tidak redha dengan qada Allah, akhir dia pun bertangan dahi. Kalulah. Kalu dah dia. Kalu. Banyaklah kalunya. Kalau bergiang, kalau tidak sekolah tu, kalau sekolah ni, kalau benda ni,
tak wisai ngok berang-berang orang berang-berang. Kalau wisai dengan orang berang-berang, kalau nikah dengan orang berang-berang, kalau dia ada kalau-kalau tu. Ni kalau-kalau ni dilarang. Sebab apa? Sebab kita nak mempersoalkan qada Allah Subhanahu wa taala. Kita terima dari sudut qada Allah Subhanahu wa taala, dari sudut dia melakukan maksiat, pilihan dia, perbuatan dia, kita haram redha, kita wajib benci, kita wajib nasihat, kita wajib hukum kalau boleh hukum. Dari sudut yang berbeza berkaitan dengan qada jahat. Redha dari sudut ketentuan Allah, qada Allah Subhanahu wa taala. Redha segala-gala perkara, sama ada perkara yang baik, yang baik jelaslah redanya, termasuk perkara yang jahat. Contoh tadi perkara maksiat, kita wajib kena redha dari sudut ketentuan Allah, redha dari sudut qada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah minggu depanlah kita masuk pada persoalan qadar, perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan qudrah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.